تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. طيب, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan, kita mengucap syukur kerana dapat bersama pada malam ini, di mana kita sedang berada pada penghujung tahun. Sekarang ini kita berada di bulan Zulkaadah dan berhadapan kita dengan bulan Zulhijjah. Dalam penutup tahun, kita diberi dua amalan besar. Satunya ialah amalan haji yang kita tengok sekarang ini, umat Islam sedang bergerak menuju ke tanah suci dalam melakukan ibadat haji. Kita doakan supaya segala-gala apa yang akan mereka lalui pada tahun ini berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tidak ada perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Walaupun keadaan negara Saudi berhadapan dengan sengketa dengan Yaman dan juga Timur Tengah yang kita tahu keadaan di Syria, suatu yang tak dapat kita nak gambarkan bagaimana di mana satu ketika dulu Syria adalah negara yang begitu aman, begitu makmur, subur dengan berbagai-bagai, tapi hari ini hancur dengan sengketa peperangan. Jadi kita di Malaysia ni, kita terus berdoa dan berusaha untuk memastikan supaya kita tidak diuji dengan ujian sengketa ni. Mana peperangan ni suatu yang sangat buruk. Sebab itu Nabi tak benarkan kita bercita-cita untuk bertemu musuh. La tatamannau liqa'al adu, kata Nabi. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Kita kalau boleh tak ada musuh, kalaupun musuh kita musuh sikit, zahir, tidak sampai kepada sengketa yang mengangkat senjata. Memanglah dalam Islam ada jihad, memang tak dinafikan ada jihad, tetapi peringkat kita di Malaysia ni belum sampai ke tahap yang kita perlu angkat senjata. Banyak lagi perkara yang perlu kita perbetulkan sebelum kita nak pergi kepada angkat senjata berjihad. Jadi tuan-tuan yang mulia, sedikit perkara yang saya nak sebut. Saya tak pasti sama ada saya pernah sebut atau tidak, tapi kalau saya pernah sebut, saya anggap ini sebagai ulangan. Kalau saya belum sebut, ini sebagai satu perkara yang saya nak sampaikan. Kerana tuan-tuan yang mulia, dalam musim haji, orang akan pergi haji. Kerana haji ini dia adalah ibadat yang bukan bulanan, bukan tahunan. Dia sekali dalam seumur hidup. Sebab itu tidak ada seseorang yang menanggung orang lain
dalam menjalankan kerja haji. Bukan tugas suami untuk membiayai isteri, ataupun bukan tugas anak untuk membiayai bapa. Masing-masing, setiap orang berperanan untuk menyediakan dirinya untuk melaksanakan haji. Kalaupun haji hari ini tak seperti dulu, sekarang ini dia lebih lagi, iaitu kerana kita perlu kepada kos yang agak besar. Jadi kita perlu kepada simpanan, tabungan daripada hari ke hari, masa ke semasa. Kalau dirancang dengan baik, diatur dengan baik, nescaya setiap orang akan berkemampuan. Tak perlu kita mengambil jalan-jalan singkat, iaitu dengan cara berhutang, ambil duit orang dulu, pakai dulu, nanti balik kita bayar. Itu tak disuruhnya syarak. Kita tak disuruh untuk berhutang sampai ke tahap kerana tak upaya nak pergi, duit tak ada, maka hutang. Maka bukan itu. Kalau sampai tahap memang tak ada, maka tak adalah tuntutan haji. Tapi ada orang, dia tak ada cash, tapi dia ada kebun, dia ada ladang, dia ada banyak berekar tanah. Maka itu perlu dijual mana yang patut untuk membiayai perjalanan dia kepada melaksanakan haji. Jadi maknanya, kalau sampai tahap perlu kita jual sebahagian daripada harta kita, janganlah jual yang asasi. Rumah tempat kita tinggal jangan kita jual, tanah yang tempat kita duduk jangan kita jual. Tapi kalau lebih, maka boleh kita, yang mana itulah cara untuk kita dapat keperluan untuk mengerjakan haji. Satu haji yang ada, yang menjadi tuntutan juga, ialah haji badal. Ada kereta nak keluar, jadi kereta ni menghalang. WCN 9228, WCN 9228. Baik, jadi tuan-tuan yang mulia, haji kita kata dia adalah suatu rukun daripada rukun Islam yang 5, sekali seumur hidup. Maka kalaulah ada mereka yang berkemampuan, cuma tak berkesempatan, mampu, ada duit semua cukup, tapi tak sempat, maka datang ajal, meninggal, maka tuntutan haji adalah dituntut ke atas waris. Sama ada waris dia anak ataupun bapa, abang, adik, mereka ni kena jalankan kerja haji dia. Ataupun dia pernah mewasiatkan kepada kawan untuk buatkan haji dia, maka di situ haji yang kita panggil haji badal. Haji badal ini suatu haji yang juga wajib dikerjakan untuk mereka yang dah meninggal ataupun mereka yang hilang keupayaan. Haji badal. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita tak boleh buat haji badal untuk seorang yang kita suka, melainkan dia bapa kita, dan dia bapa kita ni pula pernah berkemampuan tapi tak berkesempatan
meninggal, maka kita buat haji badal. Ataupun dia kawan, dia pernah mewasiatkan, kalau aku mati, maka sejumlah harta nak digunakan untuk haji badal, maka kitalah yang dituju wasiat tadi, maka kita kena buat haji badal. Jadi haji badal tajuk saya malam ni, sebab saya tengok kekeliruan yang masih ada, di mana iklan-iklan kadang-kadang di papan-papan kenyataan masjid, di tepi-tepi jalan, dengan harga yang hanya 1,700 atau 1,500. Jadi itu ditulis sana upah untuk haji badal. Jadi kita ingat, dengan cara kita bayar 1,700 kepada syarikat ejen yang menguruskan, maka selesailah tanggungjawab kita sebagai anak. Duit yang ditinggalkan oleh bapa kita dalam jumlah yang agak besar. Ada orang bapa dia tinggal juta, ratus ribu, tapi dia ambil 1,700 untuk bayar dalam menyempurnakan haji badal. Maka dia rasanya dengan jumlah macam itu, selesailah tanggungjawab dia sebagai seorang anak, adik, abang ataupun tak kira lah siapa saja yang diberi amanah untuk melaksanakan haji badal. Maka ini satu kesilapan besar, kerana jumlah yang diberi sebenarnya tidak sama sekali mencukupi upah yang sepatutnya diterima oleh seorang yang kita nakkan dia buat haji badal. Kerana haji badal sebenarnya tak ubah, sama saja dengan haji bagi seseorang yang nak buat haji. Sebagai contoh, kalau saya nak pergi haji, sebagai haji yang pertama dipanggil haji Islam, maka saya kena buat sempurna daripada mula sampai habis. Di sana ada rukun-rukun haji, ada perkara wajib dalam haji, dan ada syarat-syarat haji. Saya kena patuh semuanya. Dan lebih-lebih lagi dalam masalah haji ini, kita jangan langgar pantang larang yang ada. Kerana kesalahan dalam melakukan apa yang dilarang, atau buat apa yang dilarang, atau tinggal apa yang disuruh, dia berbeza dengan amalan-amalan lain. Kalau amalan biasa dalam puasa sebagai contoh, kalau kita buat benda yang dilarang dengan tak sengaja, maka kita tak ada apa kesalahan. Contohnya, termakan. Dalam puasa kita termakan, terlupa, sehinggakan kita dah kenyang baru teringat. Puasa kita sah dan tak ada apa-apa denda. Itu puasa. Solat pun macam tu juga. Kalau kita terlupa, ada benda yang mana kalau kita lupa, solat kita tak batal. Contohnya, kalau kita terlupa buat sesuatu yang memang kalau kita terlupa tak batal, mengulangkan rukun sebagai contoh, rokok 2 kali, sujud 3 kali, maka itu tak batal kalau kita terlupa. Jadi itu dalam puasa, itu dalam solat. Dia tak sama dengan haji. Haji ini, apa pun yang kita buat daripada kesalahan-kesalahan
yang dikira salah. Kalaupun kita tak sengaja, kita terlupa, maka segi dosa tak ada dosa, tetapi segi denda tetap kena. Dam kena. Satu orang terlupa, dia pergi potong kuku. Dia tak boleh potong kuku, dia potong kuku, kena dam. Tak berdosa tapi kena dam. Satu orang terlupa, dia cabut rambut, dia gunting rambut, dia terlupa, kena dam. Walaupun dia tak berdosa. Kerana kalau sengaja dosa, tak sengaja. Jadi haji ni dia agak pelik. Kalau satu orang yang belum pernah buat haji, tiba-tiba kita minta dia buat haji badal, dia pun fikir bolehlah buatkan haji untuk satu orang ni yang minta tolong, yang dia punya sendiri dia tangguh dulu. Nantilah saya lain-lain tahun saya buat untuk saya, tapi ini saya nak buat untuk satu orang yang minta dia memberikan saya upah. Maka apapun yang diniatkan oleh seseorang, dia tetap tidak akan menjadi, melainkan orang yang buat itu sendiri. Sebagai contoh, kalau saya, inilah kali pertama saya buat haji, maka kalau saya niatkan untuk orang mana pun, haji ini tetap akan jadi hak saya, dan menjadi saya yang melaksanakan haji. Yang saya niat tadi tak jadi, dia tak akan pergi pada orang lain. Makna orang yang nak buat haji ni, dia mestilah, kalau kita kata siapa yang nak diberi untuk upah haji badal, dia orang yang pernah buat haji. Jangan dia kali pertama tanya dah buat haji belum? Belum. Ni nak buat haji untuk siapa? Ada orang upah, dia kata. Maka tak jadi. Kalaupun dia niat untuk siapa pun, setelah selesai haji, kita kata haji itu awak punya. Itulah haji Islam awak yang wajib seumur hidup sekali. Itu dia yang awak buat tadi. Cuma awak niat untuk orang lain, itu awak kena bayar balik duit pada dia. Awak tak buat untuk orang lain. Itu dia punya konsep haji badan. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalaulah saya nak buat haji, kita ni buat haji, kerana macam mana saya sebut tadi, kita ada pantang larang. Kalau kita buat apa yang dilarang, kena dam. Jadi nak kena buat haji ni, kena ikut dia punya step dia, kena ikut dia punya susunan dia, untuk mengelak daripada kena dam. Jadi untuk buat haji yang tidak ada dam, maka satu saja jenis haji yang tak ada kena dam, dipanggil haji ifrad. Kalau orang yang buat haji ifrad, haji itu memang tak kena dam. Kalau buat haji lain yang dipanggil haji tamattu' ataupun haji qiran, maka dua-dua haji ini kena bayar dam. Dam ialah harga seekor kambing. Pada masa saya di Mekah tahun 92, harga kambing 300. Tapi sekarang ini saya tak rasa lagi 300. Sudah mungkin 600 atau 800 harga kambing sekarang. Kalau di Malaysia pun kita nak buat akikah sekarang ni, kalau siapa dapat anak nak buat akikah, pergi tanya kambing, harga paling murah 900. Saya ada beberapa kawan dapat anak, mereka minta saya buatkan akikah untuk anak mereka. Saya kata boleh, tapi itulah harga kambing mahal. Dia kata ustaz beli saja, berapa pun kami bayar untuk akikah. Bila saya tanya kepada mereka yang jual kambing, dia kata kami boleh bagi harga 900 seekor. Itu akikah. Itu tak masuk dengan bahan-bahan masak. Jadi kalau masuk, start kena tambah lagi. 1000 cukup komplit untuk
akikah. Kerana selalunya ada orang bagi saya akikah untuk jamu makan pelajar-pelajar saya. Jadi saya ada tukang masak saya di madrasah, dia masak buat tom yam kambing. Selalu ingat masak kurma, tapi dia buat tom yam kambing. Sekali orang makan, orang akan tanya resipi dia macam mana. Itu kena datang ke orang baru, dia tahulah tom yam kambing. Jadi balik saya kepada haji tadi. Kalau buat haji yang tak kena dam, haji ifrat. Haji ifrat ni kadang-kadang kita terpaksa berada dalam kain ihram sampai kadang-kadang sampai seminggu dalam pakaian ihram. Ada yang 2 minggu dalam pakaian ihram. Sebab haji ifrat ialah orang yang masuk ke Mekah dengan niat haji. Dia bukan niat umrah, dia niat haji. Jadi hari nak buat haji itu tak mula lagi. Jadi apa dia buat? Dia masuk, dia buat tawaf. Dipanggil tawaf qudum. Lepas tu dia pergi sa'i, dipanggil sa'i haji. Lepas tu dia tunggu sampai hari ke-8, barulah mula dia bertolak pergi ke Mina, pergi ke Arafah. Sampai 9 malam 10, barulah bila sampai masa nak melontar, baru dia boleh tukar dan balik kepada pakaian biasa. Jadi kadang-kadang sampai 2 minggu. Ini untuk orang buat haji ifrat. Dan inilah satu-satu haji yang tak kena dam. Jadi buatlah complete A to Z, haji semua selesai, maka haji itu tak kena dam dan selesai dia punya perjalanan haji. Kalaulah nak ambil, selalunya haji badal ni, bila kita tanya pada ejen-ejen siapa buat, dia kata kita upah orang di sana. Bukan kita bagi orang di Malaysia, orang yang ada di sana. Kerana yang terlibat dengan tabung haji, yang pergi, mereka ni kadang-kadang ini kali pertama. Kalau dia pergi kali kedua pun, atau kali ketiga pun, mungkin dia ada orang yang dia dah niatkan. Kita tak boleh nak bagi dia haji badal. Sebab dia pun dah ada orang yang dia mungkin dia nak buat untuk bapak dia, mak dia. Jadi bila nak buat haji badal ni, kita kena bagi dekat Mekah. Kita bagi di Mekah di sana. Di sanalah orang yang kita upah dia untuk buat haji badal. Jadi tuan-tuan tengok berapa kita bayar. Kita bayar kepada syarikat 1,700. Syarikat yang mengendalikan haji badal ini, bila kita bayar, kita isi resit semua, tulis, dia bagi kita resit, kita bayar 1,700. 1,700 tadi dia akan ambil sebagai dia, kerana dia ada syarikat, dia akan makan dekat dia. Dia tak akan bagi semua, kurang-kurang 500 untuk syarikat dia. Kerana mesti itu untuk dia. Kerana mana boleh dia buat satu perniagaan free, tak mungkin. Kalau dia ambil 500, tinggal lagi 1,200. Kalau 1,500, tinggal lagi 1,000. 1,000 ni dia bawa pergi ke Mekah. Di sana dia tak akan boleh pergi cari Indonesia mana-mana dia kenal. Mana nak kenal Indonesia ramai. Kerana kita tak boleh nak upah pada orang Arab, Arab tak terima. Kita tak boleh nak upah pada orang Pakistan ke Bangla, tak kenal, bahasa susah. Mudahnya pada orang Indonesia dan orang Thailand ataupun orang Malaysia. Jadi kita nak sendiri cari, kita tak tahu. Kita akan pergi melalui ejen. 1,000 tadi dia pergi pada ejen. Ejen ni dia akan ambil berpuluh-puluh nama. Untuk bahagian dia 500 mesti masuk dia punya ejen. Tinggal lagi 500. 500 itulah yang akan diberi kepada orang yang kita upah. Orang Indonesia tadi. Orang Indonesia ni, kalau dia dah duduk banyak kali, dah berkali-kali, dia tak akan terima 500. 500 kalau dia terima, itu makna terdesak.
Kalau tidak dia tak terima kerana harga tu murah sangat. Jadi mungkin kali pertama dia apa kira, dia bukan baca hukum kata orang kali pertama mana boleh buat haji badal, kena buat haji sendiri dulu, dia tak kira. Asalkan kita bagi duit, dia pun buat. Jadi 500 tuan-tuan, kita nak suruh dia buat haji. Haji apa yang kita nak buat? Dia kena buat haji yang sempurna. Haji yang tak kena dam. Kalau haji yang kena dam, mana duit dia nak bayar dam 500? Habis dengan dam, dia nak makan apa? Dia kena buat haji yang tak kena dam. Jadi haji yang tak kena dam, sekurang-kurang 5 hari dia kena ada. Kalau dia buat 5 hari memang tak kena dam. Kerana saya tengok orang Yaman yang kaya-kaya ni, dia buat haji 1 hari je. 1 hari, 1 hari setengah, 2 hari habis dah. Sebab mereka ni bila hari raya pertama, raya kedua dah balik ke Yaman lah. Dah saya jumpa dia orang bila balik, dia orang duduk kat rumah Syekh. Dia orang bawa air zam-zam, bawa tamar bagi dekat Syekh. Jadi mereka cerita tentang bagaimana pengalaman mereka kat Mekah. Tapi sekejap sangat. Kenapa? Kerana mereka buat haji yang rukun saja. Jadi bila mereka buat yang rukun, rukun haji 6. Dia orang buat niat, memang senanglah. Yang kedua wukuf. Yang ketiga sa'i. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima cukur. Yang keenam tartib. Habis. Dia buat itu saja. Mana melontar, mana mabit. Jadi yang lain itu semua dia hanya bayar dam. Dalam 5 ke 6 dam. 5 ke 6 dam ni apa nak heran. Orang duit banyak. Kalau 1 dam 300, 5 dam baru 1,500. 2,000 lah kata dibayar. Lebih berbaloi daripada dia nak tunggu sampai 3 hari. Dengan nak bekerja-kerja, berhimpit-himpit, tak payah. Dia bayar je, dia pencabut balik lah. Maka selesailah haji dia. Memang sah pun. Memang sah. Boleh. Tapi kena bayar. Jadi orang yang kita upah haji tadi, dia tak bolehlah nak ambil jenis bayar ni. Kerana kita dah bagi dia 500. Jadi dia kena buat full. Nak buat full kurang-kurang 5 hari. Hari 8 dia dah mula. 9 dia kena pergi Arafah. 10 dia patah balik ke Mina. Dan dia berada di Muzdalifah dan di Mina. 11, 12, 13 dia kena merontak. Siang atau malam dia kena bermabit sampai 13. Jadi daripada 8 sampai 13 ni, betul ke kalau kita bagi dia 500? Bolehkah kita percaya dengan 500 dia buat semua? 500 tambah pula ringgit sekarang, bukan macam dulu 500 tak ada apa dah. Saya dengar dengan duit siam pun ringgit dah jatuh jauh. Duit siam sekarang ni kalau kita tukar, kalau kita ada 100 ringgit, kita boleh dapat 700 lebih siam. Dulu 100 tukar dapat 1000. Kerana duit RM1 dia 10. Sekarang tak ada dah. RM1 dia 70 sen je. Memang susah. Nak beli lembu sekarang ni, kalau nak beli lembu, nak buat korban di Thailand, kita ada 3,500. 3,500 tukar dengan duit siam, belum sampai RM3,000. RM2,800 je. Itu punya duit jatuh sekarang ni. Bukan masalah duit dia naik, tapi duit kita yang jatuh. Jadi masalah kita bagi 500 tadi, kita nak suruh orang Indonesia ni, kalaupun dia dah buat haji, bila kita nak suruh dia buat kali kedua sebagai haji badal, dengan 500 kita bagi dia. Dengan 5 hari yang kita suruh dia jalan. 5 hari itu awak pergi wukuf. Wukuf ni senang je. Dia tak ada masalah.
Dia bukan kena buat apa pun. Dekat wukuf, bukan semesti dia pergi semayang berrakaat-rakaat, tak payah. Dia pergi letak kaki setapak pun dah cukup dah. Dia dah lintas pun dah cukup dah. Itu wukuf. Jadi kalau amalan wukuf semua orang boleh buat. Dia pergi wukuf. Itu 9. Lepas itu dia kena balik ke Muzdalifah. Nak kena mabit dan kutip batu. Daripada Arafah ke Muzdalifah bukan dekat. Kalau nak jalan jauh. Kalau nak naik kenderaan, dia bukan ada bas khas. Sebab dia bukan datang daripada mana-mana muassasah, dia nak buat haji badal. Jadi dia kena naik teksi. Teksi ni sekali naik, kalau tak 100, 200. Teksi Saudi bukan macam kita 10-20 rial tak boleh jalan, tak boleh. Jadi dia kena balik ke Muzdalifah. Muzdalifah kena turun pula ke Mina. 3 hari pula duduk di sana. 3 hari 3 malam melontar. Lepas tu dia kena turun ke Mekah, buat tawaf. Buat tawaf ni tuan-tuan, dengan keadaan musim haji, dia punya kesesakan dia, kadang-kadang 1 hari pun tak cukup masa. Sampai lewat malam. 1 hari itu memang tak ada boleh buat lain dah. Kena selesaikan tawaf. Jadi kalau kita fikirkan, apakah betul dengan jumlah 500 kita suruh dia buat daripada hari ke-8, 9, 10, 11, 12. 500 je upah dia. Yang dia perlu bergerak daripada Mekah pergi ke Arafah. Jarak yang jauh. Yang tak mungkin kalau nak suruh dia berjalan. Penat. Kalau untuk diri sendiri mungkin. Kalau untuk sebab orang upah, dia ingat tak apalah, orang punya pasal saya jalan je pahala lebih. Tak baca macam tu. Jadi nak pergi daripada Arafah ke Mina, ke Muzdalifah, ke Mina, nak lontar dengan 500 tadi, yang akhirnya apa yang berlaku, yang saya tengok dan saya tanya, 500 yang kita bagi, dia kata ini hanya habuan untuk wukuf. Bayaran itu hanya untuk wukuf sahaja. Maknanya kalau awak bayar 500, boleh saya buat satu, saya buat wukuf. Mana lagi rukun haji? Dia kata kalau nak rukun haji lagi, bayar. Mana boleh awak bayar sikit nak lebih-lebih? Tak boleh. Saya sekadar buat wukuf, boleh 500. Mana ada haji wukuf? Haram punya kerja kalau buat haji ni, kalau wukuf saja. Mana sa'i? Tak boleh. Kalau dia tak buat tawaf, dia tak buat sa'i, tak selesai. Saya ada kawan saya, terdiam dia. Kawan saya ni, dia belajar di Mesir. Musim haji, dia pergi ke Mekah untuk buat haji. Di samping itu nak cari kerja. Dapat kerja dengan Muassasah Indonesia. Kerja di Arafah, potong bawang. Memang dapat berapa ratus potong bawang. Jadi dalam buat kerja tu, ada orang datang minta tolong buatkan haji badal. Nah 500. Buatkan haji badal untuk fulan-fulan. Dia pun ambil 500 buat haji badal. Tapi dia kata haji yang saya buat ni haji wukuf saja. Tanya ustaz buat tak tawaf? Tak buat. Sa'i? Tak buat. Apa pun tak buat. Jadi kalau tak buat macam mana? Dia kan sebab dia bayar 500. 500 mana boleh selesai? Kerana haji ni, saya pulang kurang-kurang 5 hari saya perlu. Pengangkutan saya perlu. Penginapan saya perlu. Makan lebihlah lagi saya perlu. Maka mana boleh dengan 500 untuk saya cover semua sekali? Ini tak jadi. Jadi rupa-rupanya yang iklan tepi-tepi jalan yang kata 1,500 ni, ini satu penipuan. Satu yang tidak benar.
Oh, kalau selama ni orang kata kami dah bayar 1,500, maknanya tak selesailah mak kami, tak selesailah bapak kami yang dah mati. Tak selesai, kerana tak ada orang buat. Tak ada orang buat. 500 kita bagi dia, awak buat. Bagi 1,000 pun orang tak buat. Tuan-tuan ingat, senang. 5 hari punya masa dengan tenaga yang banyak, kita bagi dia dengan jumlah upah yang kecil, tak ada siapa buat. Jadi rupanya selama ni tak jalan. Apa ni? Duit dah habis. Duit habis, tapi sebab kita beri tak betul. Sebab itulah sepatutnya tabung haji kena buat satu garis panduan yang jelas berapa upah haji badal. Jangan upah dengan harga yang orang tak buat. Kerana kalau kita bagi 1,500, yang ejen ambil ni dipotong sana, dipotong sini, memang yang sampai kepada orang yang betul-betul nak buat 500 saja. Kalau sampai 1,000 pun dia tak buat, tuan-tuan, kerana masa 5 hari. Kerana satunya dia punya penginapan. Nak tinggal di Mekah ni, kalau kita tak cukup duit tak boleh. Tambah sekarang kalau kita tengok Mekah dikelilingi dengan hotel-hotel 5 bintang, 6 bintang yang mewah-mewah. Hotel yang tak ada bintang ni jauh-jauh, kena duduk jauh-jauh. Bayangkan orang duduk naik bas turun, kadang-kadang 2 bas baru boleh sampai ke Mekah. Nak cari tempat murah. Saya ingat saya dulu buat haji, saya kena bayar hanya 1 hari 50 rial. Jadi 8 hari, 8 kali 5, 400. Sepanjang musim haji kita kena bayar 1 hari 50. Tempat yang saya dapat ni 50, ada bilik air, tempat, aircon, semua cukup. Tapi 50 rial. Berapa jauh? Jauh. Saya ingat saya kena keluar naik bukit tu, bukit ujung, jauh. Patutlah murah. Kalau depan-depan mana ada. Kalau depan-depan ni kurang-kurang 5,000, 6,000 satu malam. Kalau 50 nak dapat, ujung sana ada. Saya di Madinah pun dapat 50 rial. Sebab saya ikut kawan-kawan orang Pakistan. Orang Pakistan dia tak kisah, dia yang paling murah tu dia cari. Maka saya duduk dengan orang Pakistan dekat Bukit Uhud. Dari dekat Bukit Uhud berjalan pagi-pagi, dah berjalan dah sampai ke Masjid Nabawi. Duduk siang lepas isyak baru balik. Jadi murahlah 50 rial. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau orang yang kita nak upah ni, dia duduk tempat penginapan satu, pengangkutan, nak bergerak, dan yang paling berat lagi ialah makan. Kerana nak makan, tuan-tuan, bukan murah dah sekarang. Masuk restoran minta roti, minta sedikit, dia boleh charge kurang-kurang 10 rial. Dia tak ada murah lagi dah. Jadi yang kita bagi 500 tadi, sebenarnya itu tidak betul sama sekali. Ini perbetulkan balik. Sebab guru saya, syekh saya yang selalu pernah datang di masjid, tuan-tuan, Syekh Haidar ni, dia juga pernah, dia bahkan tiap-tiap tahun dia dapat buat haji badal. Kerana di Yaman sama juga, orang kaya yang mana tak sempat buat mati, anak-anak ni carilah ulama'-ulama', cari syekh-syekh. Jadi syekh saya antara mereka yang dapat perhatian. Maka orang minta dia pergi buat haji badal. Jadi bila nak pergi buat haji badal, dia kata boleh, tapi kamu kena sediakan semua. Kerana nak upahkan saya, kena sediakan semua. Pertama sekali, awak kena sediakan tiket pengangkutan saya. Yang kedua, awak kena sediakan penginapan saya. Yang ketiga, pengangkutan pergerakan saya seluruh dalam Mekah. Nak pergi Mina, nak pergi Arafah. Dan makan sepanjang musim. Dikira-kira semua, maka jumlah dia ialah 6,000. 6,000 ni kos Yaman masa tu. Buat cek dengan muasasah, bayar 6,000 untuk fulan. Bagi 6,000 dia pergi buat. 2 minggu dia pusing buat haji. 6,000. Bila habis saja,
Maka keluarga yang upah tadi datang, tambah lagi 2,000. Ini upah dia, 2,000. Jadi 8,000. Lagi beza 8,000 dengan 1,700. 1,700 apa ni? Haji apa dia buat? Kalau awak bagi dia 8,000, makul. Kerana dia pengangkutan. Ingat dia nak naik apa, free je. Dia bukan ada kereta sendiri. Kemudian makan, dengan nak makan free je. Kemudian dengan penginapan, dengan senang ke nak masuk tumpang orang boleh duduk, senang ke? Semua tu adalah bayar. Jadi sebab itu tuan-tuan, jangan nanti bapak kita, mak kita mati, duit dia tinggal banyak, kita ambil sikit aja. Kita ingat dengan jumlah ni selesailah tuntutan haji pada mak dan bapak kita. Sedangkan jumlah yang sepatutnya lebih daripada yang ada. Azan. Tadi saya kira flyers yang Ustaz ni bagi Islam tu adalah flyers dengan Seberitahu dekat Uzman. nanti saya cakap ini. Sebab besok nanti tidak akan nanti sebagai akan ambil ataupun dah hantar kat kedai lah. Sebab besok akan sampai besok kan dekat Ubis dan buat ada kan. Jadi tuan-tuan yang mulia, itu yang perlu diperbetulkan. Kalau siapa yang berhadapan dengan haji badal untuk bapa ibu, duit yang kena haji badal ni duit dia, duit mayat yang mati. Jadi bukanlah 1,700, mungkin lebih. Nak jelas, kita boleh tanya kepada mereka yang di sana, mungkin pelajar-pelajar Malaysia ataupun orang yang ada di sana. Kita boleh berhubung, tanya mereka sejumlah berapa yang patut untuk 5 hari. Kalau dia kata 5,000, kita jangan tahu 5,000 tu besar, tu banyak tu. Sebenarnya 5,000 tu lebih kurang masih murah. Kerana kita tahu dia akan guna untuk penginapan dia, dia akan guna untuk pengangkutan dia, dia akan guna juga untuk makan minum dia. 5,000 masih kecil kalau nak dibandingkan dengan kos yang perlu dibelanja oleh seseorang dalam melaksanakan haji. Kerana hari ini memang haji ni agak besar kos yang perlu dibelanjakan oleh seseorang, sama ada daripada Malaysia
ataupun daripada negara-negara lain. Cuma kalau ada negara lebih murah sikit, tapi sikit ajalah murah dia pun. Jadi walau bagaimanapun tetap kos jadi besar dalam melaksanakan ibadat haji. Jadi kalau 1,700 dengan yang kita tengok iklan-iklan yang ada, maka itu tidak tepat, dan kita jangan nanti salah kita dengan ibu dan bapa kita. Kita guna duit mereka dengan tidak membuat satu penjelasan yang betul. Jadi itulah yang dapat saya perkatakan pada malam ini. Saya tak pasti sama ada saya pernah sebut. Kalau saya pernah sebut, ini sebagai ulangan saya untuk saya beritahu bahawa keadaan ini perlu diperbetulkan supaya, dan sepatutnya tabung haji lah bertanggungjawab dalam menjelaskan isu ini. Jangan dipermudahkan oleh orang-orang tertentu sehingga hilang tanggungjawab yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam kita nak minta bila nak dibuatkan haji badal. Jadi tuan-tuan, wallahu alam bisawab, masa pun cukup. Sampai di sini dulu. Sebelum saya tutup majlis, saya buka ruang kalau ada soalan. Kalau ada yang nak bertanya sesuatu, saya persilakan. Baik. Kalaulah korban, katakanlah macam mana, contoh yang pertama, satu orang dia keluarkan duit dia. Sekarang ni sebagai contoh lah, saya tanya-tanya tentang harga lembu. Mereka kata harga dia 3,500 sebagai contoh. Satu orang dia keluarkan duit 3,500. Mungkin dia tak pandai ataupun tak ada masa untuk pergi membeli. Jadi dia wakilkan pada pihak masjid. Maka dia bagi duit 3,500, minta masjid belikan lembu. Dia kena wakilkanlah, saya izinkan pihak masjid untuk belikan lembu bagi pihak saya. Kemudian lembu ni, lembu seorang tadi, saya izinkan masjid untuk wakilkanlah, makna wakilkan untuk sembelih. Kemudian agihkanlah. Kalau dia menunjukkan, dia kata, kalau orang tanya, Tuan Haji ni lembu nak buat apa ni? Dia pun tunjuk dengan tangan, dia kata, ini lembu ni nak buat korban, saya bagi pada masjid. Maka lembu tu dikira hukum nazar. Pada Tuan Haji tadi, dia tak boleh makan walaupun seketul. Itu kena diberi semuanya. Jadi pihak masjid ambil, pihak masjid sebagai wakil agihkanlah. Maka itu dikira haji, korban daripada haji tadi. Kepada orang yang keluarkan 3,500, itu korban dia. Maka itu adalah satu amalan murni, suci, cantik, elok, kerana duit dia sendiri. Jadi memang itulah ibadat korban yang dia telah buat. Kalau dia bagi duit dengan dia tak tunjuk, dia bagi duit 3,500, saya wakilkan tolong belikan lembu dan sembelih bagi pihak saya, maka itu dikira sedekah, bukan nazar. Jadi kalau orang kata, Tuan Haji, ini yang kita sembelih Tuan Haji punya tu, inilah dapat 2-3 kilo, nak tak? Bolehlah,
dia boleh makan 1 kilo, 2 kilo, berapa kilo nak makan-makan lah. Tapi kalau dia dengan tunjuk, dengan mengisyaratkan lembu yang dia beli ini saya nak buat korban, itu dah jadi wajib, dikira nazar. Tapi kalau dia bagi 3,500, tolong belikan dan sembelihkan, itu sembelihan sunat dan sebagai korban yang sah dan diagihkan. Jadi nama dia lah kerana dia yang punya. Tapi kalau balik kepada syarikat, dia CEO syarikat. Syarikat ni syarikat besar, dia ada peruntukan. Maka dia bagi 5 ekor untuk masjid uruskan. Maka itu dikira sembelihan, bukan korban. Kerana syarikat tak ada wajib. Dia hukum korban ni sunat ain kepada individu, sunat muakkad kepada keluarga, bukan kepada syarikat. Jadi kalau macam hari ni TNB pun bagi, Telekom pun bagi. Telekom ni syarikat bukan 1-2 orang, pekerja dia ramai. Telekom atau TNB lagi banyak pekerja. Jadi kalaulah syarikat yang bagi lembu, maka itu hanyalah sembelihan biasa. Buat sembelih makan, bagilah. Siapa nak ambil orang Islam boleh, bukan Islam boleh. Itu bukan korban. Korban ni dia mesti datang daripada individu, daripada diri seorang. Duit siapa ni? Duit persatuan, tak jadi. Duit siapa? Duit NGO, tak jadi. Duit siapa? Duit saya. Okey. Boleh kongsi 7. Kalau kongsi 8, langsung tak jadi korban. 5 orang kongsi, boleh. Tak ada kongsi siapa-siapa seorang dia, lagi boleh. Kalau kongsi 7, itu paling lebih. Tak boleh lebih lagi dah, 7 je. Kalau dikatakan dalam 7 tu rupanya, dia kongsi 2 orang pula lagi dalam 1 7 tu. Jadi 8. Itu semua dikira sedekah. Jadi kalau macam CEO bagi tadi, itu 5 ekor tu semua tu sedekah je. Ada yang bagi macam-macam sekarang ni. YB bagi. YB dia bukan bagi duit dia. Duit dia peruntukkan sebagai dia wakil rakyat. Duit itu yang dia keluar, duit dia tak keluar. Pantang nak keluar duit dia. Duit masuk ada, itu YB. Jadi dia tak keluar duit dia. Kalau tak keluar duit dia, duit peruntukan. Macam mana duit peruntukan digunakan untuk jamuan hari raya, duit itu juga digunakan untuk bagi lembu. Kita pun dapat lembu, sembelih makan je lah. Apa nak kisah, apa nak kira. Yang korban ni individu. Kerana benda ni hukum ni sunat. Sunat kepada siapa? Dia bukan sunat kepada persatuan, dia bukan sunat kepada badan, dia bukan sunat kepada satu kumpulan, tapi kepada seorang Muslim. Kita ni sunat saya. Satu keluarga dipanggil sunat muakkad kifayah. Satu orang individu dipanggil sunat muakkad ain. Lepas tu kalau di Pakistan, di India, dia tak ada kongsi-kongsi, tak ada. Setiap rumah ni, depan-depan setiap rumah. Saya duduk di madrasah di Pakistan, saya tahu. Setiap rumah, depan rumah tu kalau hari raya, tak ada lembu, kambing memang ada. 3-4 ekor. Memang setiap rumah. Jadi dia bukan kongsi, dia keluarga satu lembu, keluarga satu lembu. Mungkin bila sembelih nanti dia ambil 1 peha, 3 peha, dia hantar kat masjid. Kat masjid letak satu raga besar. Siapa nak longgok lagi, longgok. Siapa nak ambil. Jadi itu dia punya kedudukan dia. Jadi kita sebagai pelajar-pelajar dulu, kita kena kutip kulit. Jadi bila sembelih, kulit tu kita minta bagi dekat madrasah. Kerana madrasah akan collect, akan kutip sebanyak mana mungkin kulit-kulit sembelihan ini. Madrasah akan, bila madrasah dapat, madrasah jual. Dan itu rezeki madrasah. Dan bila madrasah jual untung, sebahagian daripada keuntungan madrasah bagi balik pada pelajar. Jadi kita dapat dalam 2-3 bulan lepas raya, kita tengok dapat duit 200-300. Duit apa? Duit hasilan jualan. Mungkin madrasah telah ambil lebih dan sedikit peratus diberi kepada
hasil daripada kesungguhan kita dalam bekerja di hari raya. Kerana hari raya, orang raya kita kena kerja kutip kulit binatang korban. Itu dia punya kedudukan dia. Jadi kita kata di sini, kalau individu boleh jadi korban, kalau syarikat bagi, katakanlah masjid tuan-tuan, kita buat keputusan keluarkan satu bajet masjid beli lembu, dan lembu itu kita buat korban. Takkan kita nak kata masjid memang pahala dia banyak, masjid pula dapat pahala, orang tak dapat. Takkanlah kita kata TNB akan dapat pahala besar, Petronas pun dapat pahala besar, sedangkan mereka ni bukanlah manusia, mereka ni syarikat yang individu duit. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok kisah Nabi Ibrahim, jelas kisah Nabi Ibrahim, kenapa Allah suruh Nabi Ibrahim sembelih anak, dengan menampakkan dia dalam mimpi yang dia sembelih anak dia, yang kemudiannya bukan anak yang menjadi mangsa, sebaliknya kambing kibas. Jibril bawa kibas Nabi Ibrahim sembelih. Setelah Nabi Ibrahim cuba berkali-kali, dia cuba tak jalan, sampai ada setengah riwayat kata 7 kali dia asahkan pisau, tapi sedikit pun tidak memberi kesan pada anak dia. Yang kemudiannya Jibril datang beritahu, wahai Ibrahim, ini dia akan sembelih. Maka dia pun beralih sembelih kibas. Sekali sembelih saja dah selesai. Jadi kalau kita kata kenapa disuruh sembelih anak, bukankah kita kata yang Allah nak ialah kibas? Sembelih kibas daripada awal. Kalau Allah kata, wahai Ibrahim, ajak anak engkau pergi cari kibas, senang, Nabi Ibrahim boleh buat. Tapi anak yang disuruh supaya disembelih. Rupanya di sini disebut ulama bahawa Allah nak menguji, nak tengok sejauh mana kasihnya Ibrahim kepada Allah, adakah lebih segala-galanya atau kasih pada anak. Kerana dia seorang Nabi yang memang tak ada anak, ada pun anak satu-satu anak, itu pun sudah lewat datang dalam usia perkahwinan dia dengan isteri dia. Jadi sayang anak ni sangat, tetapi kerana perintah Allah, maka Allah suruh dia korbankan anak dia. Jadi hari ini mungkin kalau kita tengok, kita diuji dengan apa? Kita bukan diuji dengan anak. Tak ada orang kasih anak. Lebih kita kasih hari ini duit. Anak tak sekasih duit. Hilang anak tak pening lagi, hilang duit pening. Duit RM10 kita tak tahu letak ke mana pun. Kadang-kadang membebel lama. Nak berhenti duit hilang RM10 dia. Tapi dia punya membebel dia lama. Sebab pening kepada duit, ni masalah duit. Sekarang ni sembelih duit tu. Jadi kalau duit orang kita buat tu tak jadi. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, bila saya pergi satu surau, tuan pengurusi tunjuk saya 2 ekor lembu. Dia kata ni nama list dah siap, semua dah ada. Jadi saya tanya-tanya lembu siapa punya. Dia kata sebenarnya lembu ni peruntukan YB bagi. Allahu Akbar, YB punya lembu, kenapa naik nama pengurusi? Dia kata YB tu MCA. Mana boleh kita letak nama YB tak jadi. Kena letaklah nama orang. Jadi nak letak nama siapa? Saja-saja nak pakai nama orang tak boleh. Jadi kebetulan daripada masjid, letak pengurusi je lah. Pengurusi timbalan semua habis. 2 list nama selesai dengan audit sekali masuk. Padahal mereka ni 1 sen pun tak keluar. Bayangkan, apakah kita boleh tipu Allah? Tengok, kami dah buat korban. Allah pun tak tahu. Rupanya duit tu bukan duit dia, duit YB. Takkan begitu jadinya. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, korban ni bukan orang lain punya nama, bukan orang lain punya duit, kita sendiri. Itu di sebenarnya konsep korban. Wallahu a'lam. Ada lain soalan? Jadi wallahu a'lam bisawab tuan-tuan, sampai di sini saja dulu muzakarah kita pada malam ini. Dan sebelum saya tutup majlis, saya ada edarkan borang korban pada tuan-tuan. Memang kalau nak kira mana-mana masjid pun hari ini harga dia 600, 700. Tapi masih ada tempat yang kita boleh buat dengan 400, iaitu di Kemboja kita buat 400, di Bangladesh
Kerana masih saya sebenarnya memang ada hubungan baik dengan Bangladesh. Saya ada kawan saya, memang tiap-tiap tahun saya pergi ziarah. Tiap-tiap tahun saya ziarah Bangladesh. Sebab saya tak boleh lupa jasa mereka yang menjadikan saya ni daripada kosong, tak tahu cakap Arab, tak tahu cakap apa, sekarang alhamdulillah sikit sebanyak saya boleh bercakap Arab kerana usaha daripada kawan-kawan saya, ulama-ulama di Bangladesh. Jadi saya terpanggil untuk bantu mereka. Kalau ada korban saya hantar di sana. Dan juga dengan Sri Lanka, saya pun sebab saya dipilih untuk jadi penasihat di satu college, jadi saya juga pemenak bantu di sana di Sri Lanka. Jadi kalau siapa tuan-tuan yang rasa 600 tak sampai 400 ada, tuan-tuan boleh cari saya. Kita boleh bagi pada dia orang ini, dia orang akan buat korban di sana. Dan saya juga kutip di pondok-pondok, kita bagi tok-tok guru. Tok-tok guru ni Allahu Akbar. Kalau tengok di Thailand, baba-baba Thailand ni subhanallah, mereka berhadapan dengan keadaan Siam yang buruk. Akhlak Siam ni jahat ni, diganggu tok-tok guru ni, di mana pelajar-pelajar ditawarkan pengajian Siam ni dengan berbagai-bagai kemudahan, sehingga kan orang nak belajar pondok pun rasa apa nak jadi, biar belajar Siam. Belajar Siam dengan duit, dengan itu, dengan ini. Jadi orang tinggalkan pondok. Ini memang Tok Guru kena berhempas pulas nak menerangkan kepada masyarakat kepentingan belajar agama. Jadi kalau kita tolong Tok Guru ni, satu usaha yang sangat besar, begitu murni usaha kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh, saya dah edarkan borang, tuan-tuan boleh kontak saya bila-bila masa, jadi jangan terlewat. Kemudian akhir sekali, saya ada satu program, mungkin sebab flyers tak ada sikit di luar, di belakang sana. Saya ada program Uzbekistan. Uzbekistan ni saya dah pergi sekali, jadi saya nak pergi lagi sekali bulan 12. Kalau tuan-tuan yang ada duit lebih, tak perlu pergi umrah selalu, kita pergi Uzbek. Tuan-tuan boleh ikut saya ke Uzbekistan, ziarah Imam Bukhari, ziarah makam-makam sahabat, dan banyaklah kelebihan Uzbekistan. Satu negara yang mana memang hubungan baik Malaysia dengan Uzbek. Di bulan 12, siapa yang berminat, tuan-tuan dapatkan flyers di belakang sana. InsyaAllah dapat dengan saya bulan 12 cuti sekolah. Kita tengok dunia Uzbek. Kalau tak ada hal, maka insyaAllah saya akan dengan rombongan akan ke sana. Jadi siapa yang berminat, tuan-tuan tak payah duduk rehat banyak kat rumah. Pencen-pencen ni jalan lah. Ada duit, ayo kita jalan tengok bumi Allah. Jadi itu saja yang dapat saya perkatakan. Akhir sekali, saya ada tabung di belakang. Seperti biasa, masjid tuan-tuan ni bagi saya memang cukup memuaskan. Tabung selalunya banyak saya dapat. Tak ada masjid yang dapat macam ni. Memang rasa seronok. Kalau sekali terlepas, rasa sayang juga bila tak dapat datang tempat tuan-tuan, kerana sambutan sangat bagus. Jadi insya-Allah saya harap dapat lagi tuan-tuan isi masuk dalam tabung, kerana saya sekarang ni sudah ada 10 cawangan tahfiz. Cuma tahfiz saya buat tak macam orang lain. Saya tak kenakan yuran. Jadi bila tak kenakan yuran, saya kena cari duit lah. Jadi dengan kawan-kawan kita cari duit, biaya sekolah-sekolah yang sedang kita jalankan. Jadi tuan-tuan lah antara mereka yang juga menjayakan usaha saya. Jadi insya-Allah tuan-tuan masukkan duit dalam tabung. Anak-anak ini akan doakan untuk tuan-tuan. Tuan-tuan mati dalam kubur nanti, mereka ni lah akan hantar bacaan demi bacaan kepada tuan-tuan dalam kubur. Kerana tuan-tuan telah menyokong dan membantu mereka dalam pembelajaran mereka. Jadi wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat sama kita amal dan sampaikan. Dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam muzakarah kita berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna
اللهم أكرمنا اللهم أعذنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا واشرح صدورنا نور قلوبنا يسر أمورنا وضح سبلنا تقبل منا أعمالنا واجعلنا خالصة لوجهك الكريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.